Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Ros dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif semester 1. Hari ini kita akan belajar gurindam, iaitu norma-norma yang baik dalam perhubungan suami isteri. Baiklah pelajar, mari sama-sama kita lagukan gurindam ini. Isteri cantik permainan mata, isteri budiman tajuk mahkota. Perempuan bagus suntingan dunia, perempuan beriman sangat mulia. Suami isteri harus sekata, jauh segala silang sengketa. Suami tempat isteri bergantung, kepadanya serahkan nasib dan untung. Jika suami tak berhati lurus, isterinya kelak menjadi kurus. Sungguh suami pegang kuasa, jika seorang ia binasa. Suami isteri tubuh yang dua, sekata hendaknya sampai ke tua. Baiklah pelajar, gurindam ini mengisahkan petua atau cara-cara untuk memilih calon isteri, seterusnya mengeratkan hubungan kebahagiaan dalam konteks suami isteri dalam rumah tangga. Seterusnya, mari kita lihat maksud rangkap 1. Isteri yang beriman ialah wanita yang bukan sahaja cantik tetapi mampu menjadi suri rumah yang baik. Isteri budiman mempunyai kepimpinan yang tinggi terhadap zuriatnya dan kedudukan isteri budiman berada di tempat yang tinggi sebagaimana kedudukan mahkota. Rangkap 3 pula mengisahkan hidup berumah tangga perlulah sependapat, iaitu mempunyai cita dan pandangan yang sama. Pada waktu yang sama, mestilah menjauhi perkara-perkara yang boleh mendatangkan pertelingkahan serta perselisihan pendapat. Manakala dalam rangkap keempat, suami adalah tempat bergantung harap sebagai pelindung dan memberikan nafkah kepada isteri. Apabila sudah berumah tangga, isteri bergantung harap terhadap suaminya. Suami adalah penentu kebahagiaan hidup isterinya. Oleh itu, jangan sia-siakan seorang isteri. Baiklah pelajar, apa pula maksud yang terkandung di dalam rangkap 5? Mari kita rungkaikan bersama-sama. Rangkap 5 bermaksud kejujuran sangat penting dalam hidup berumah tangga. Suami perlu jujur supaya isteri tidak menanggung siksa kerana memendam perasaan. Akibat memendam rasa, isteri mungkin akan sakit dan semakin kurus. Dalam rangkap ke-6 pula, suami mempunyai kuasa dan tanggungjawab yang besar terhadap keluarga. Kuasa tersebut meliputi kuasa terhadap isteri dan anak-anak, harta serta kuasa menceraikan isteri. Namun begitu, kekuasaannya tidak mungkin wujud dan dapat digunakan jika dia hidup bersendirian tanpa teman. Okey pelajar, sekarang mari kita lihat definisi gurindam. Ada pendapat yang mengatakan bahawa istilah gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit dan masuk ke dalam bahasa Melayu menerusi bahasa Tamil, tetapi pengisiannya tidak menurut puisi Sanskrit atau Tamil, mengikut Zakbar.
Perkataan gurindam merupakan pinjaman dari segi istilah sahaja. Mari kita lihat ciri-ciri gurindam. Gurindam merupakan sejenis puisi yang tidak terikat atau tidak tentu bentuknya, tetapi ada juga yang terikat. Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada dua baris serangkap dan hampir sama dengan syair dua baris atau nazam. Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas, sama ada berangkap atau tidak tentu jumlah baris serangkap serta jumlah perkataan sebaris dan mempunyai rima atau tidak. Puisi jenis gurindam dirujuk kepada Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Walaupun terdapat unsur bebas dalam gurindam berkenaan, seperti tidak ditentukan jumlah perkataan bagi setiap baris, tetapi unsur-unsur terikatnya lebih banyak. Gurindam adalah puisi dua-dua baris. Rima akhir bagi dua baris adalah sama dan tidak terhad bagi jumlah keseluruhan barisnya. Dalam setiap dua baris itu terdapat timbal balik antara baris pertama dan baris kedua. Terdapat perkaitan rapat. Sesebuah gurindam syarat dengan tema dan perutusan yang bersifat nasihat, keagamaan dan pengajaran. Fungsi gurindam. Gurindam ialah karya yang disampaikan dalam bentuk lagu untuk menyampaikan perutusan yang bersifat nasihat, keagamaan dan pengajaran. Baiklah pelajar, setiap karya yang kita pelajari dan kaji sudah pasti terdapat aspek pemikiran yang tersendiri. Mari kita lihat apa aspek pemikiran yang terdapat di dalam gurindam ini. Gurindam ini memaparkan tindak tanduk kehidupan suami isteri daripada aspek agama Islam. Agama Islam telah menggariskan bahawa kehidupan yang bahagia perlu mengamalkan sikap toleransi. Isteri perlu taat kepada suami. Kehidupan suami isteri perlu melalui proses yang tenang dan sentiasa bersabar bagi membina ukhuwah dalam rumah tangga. Seterusnya dapat kita lihat peribadi seorang isteri yang cantik dan budiman sangat perlu untuk menjadi pasangan hidup seorang suami. Wanita yang baik untuk dijadikan isteri ialah wanita yang bukan saja cantik paras rupa, tetapi baik juga budi bahasanya dan beriman kepada tuntutan agama. Kehidupan suami isteri harus ada kesefahaman dalam hubungan untuk mengelakkan pergaduhan sehingga ke hari tua. Dan seterusnya, suami adalah tempat isteri bergantung hidup, di samping suami wajib bertanggungjawab menentukan kebahagiaan rumah tangga. Baiklah pelajar, sudah pastinya setiap karya yang kita pelajari mempunyai pengajaran-pengajaran yang sangat berharga yang boleh kita jadikan sebagai pedoman dan panduan hidup seharian kita. Seperti gurindam ini, pengajaran yang terdapat di dalamnya ialah seorang isteri mestilah mematuhi tuntutan agama iaitu taat kepada suami dan perlu menjaga maruah diri supaya tidak dituduh curang. Kehidupan dalam berumah tangga perlu berada dalam suasana yang saling menghormati supaya kebahagiaan rumah tangga dapat berkekalan sehingga ke anak cucu dan ke syurga hendaknya. Pengajaran yang seterusnya, seorang isteri yang baik hendaklah dapat bekerjasama dan saling membantu bersama keluarga bagi menjadikan kehidupan bahagia dan harmoni. Seorang suami pula perlu bertanggungjawab terhadap kesenangan, kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Baiklah pelajar, kita sudah selesai topik gurindam pada hari ini. Jadi, cikgu telah bekalkan
2 soalan latih tubik untuk pelajar-pelajar mengulang kaji semula bersama-sama rakan-rakan dan juga guru di sekolah ataupun kolej masing-masing. Soalan pertama, huraikan pemikiran yang terdapat di dalam gurindam tersebut, iaitu 25 markah. Soalan kedua, jelaskan gaya bahasa dan kesannya yang terdapat di dalam gurindam tersebut, 16 markah. Intai kami antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Okey semua, selamat belajar. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe ya. Bye.